Pagi. Okay, hari ini kita akan teruskan lagi dalam bab 3. Okay, hari ini kita nak teruskan untuk tajuk tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, badan kita mengkoordinasikan dua jenis gerak balas. Okay, iaitu yang pertama adalah tindakan terkawal dan yang kedua adalah tindakan luar kawal. Okay, dalam tajuk sebelum ni awak dah belajar tindakan terkawal dikawal oleh bahagian cerebrum otak, manakala tindakan luar kawal dikawal oleh bahagian medula oblongata. Okay, kita akan perhatikan satu persatu dan kita akan perincikan tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okay, jika awak perhatikan, tindakan terkawal adalah tindakan yang kita sedari dan berlaku mengikut kemahuan kita sendiri. Cikgu dah sebut tadi kan, tindakan terkawal ni melibatkan integrasi dan juga interpretasi maklumat di bahagian cerebrum. Contoh tindakan terkawal, menulis, makan, berlari, apa-apa sahaja tindakan yang awak sedari dan berlaku mengikut kehendak diri awak. Kalau awak rasa nak tulis, awak tulis. Dan awak boleh pilih untuk tidak mahu menulis. Bahagian efektor yang terlibat adalah otot rangka. Cikgu bagi contoh kalau menulis ni. Bagaimana melibatkan otot rangka? Cikgu bagi awak arahan. Sila salin soalan dan jawab soalan. Jadi tindakan yang awak akan lakukan adalah menulis. Jadi bagaimana awak menyedari perbuatan tersebut? Tindakan otot rangka pada tangan awak untuk menulis tu adalah tindakan yang disedari dan dikawal oleh cerebrum. Jadi bila cikgu beri arahan pada awak, salin soalan dan jawab soalan, impas saraf daripada telinga, sebab telinga awak yang mengesan arahan yang diberi oleh cikgu. Akan dihantar ke cerebrum otak untuk diproses. Jadi bahagian cerebrum akan interpretkan. Saya nak salin soalan ni dan nak jawab soalan. Jadi impas saraf dicetuskan, dihantar daripada cerebrum otak ke efektor iaitu otot rangka pada tangan awak. Jadi awak akan pilih untuk sama ada menulis soalan tadi dan menjawab, ataupun awak tidak ingin menulis. Kalau awak tak nak menulis, awak ignore je lah. Jadi tindakan itu adalah tindakan yang disedari dan berlaku mengikut kehendak awak sendiri. Yang seterusnya adalah tindakan luar kawal. Tindakan ini adalah tindakan yang berlaku secara automatik, tidak dikawal mengikut kemahuan seseorang. Tindakan luar kawal ini melibatkan reseptor untuk mengesan rangsangan dan juga melibatkan bahagian otak iaitu medula oblongata. Efektor akan menghasilkan gerak balas secara automatik. Maksudnya tidak disedari oleh kita. Efektor, contoh efektor otot licin pada salur makanan, salur darah, otot kardium pada jantung dan juga sel-sel kelenjar. Contoh tindakan luar kawal adalah peristalsis, pernafasan, denyutan jantung, perkumuhan, pencernaan. Perkara-perkara tersebut tidak boleh dikawal oleh diri awak. Boleh tak hari ni awak nak pilih, saya tak nak bernafas hari ni? Tak boleh kan? Sebab pernafasan ni adalah tindakan yang berlaku secara automatik. Yang seterusnya adalah tindakan refleks. Tindakan refleks juga adalah gerak balas secara automatik. Berlaku dengan pantas tanpa dikawal atau disedari oleh otak. Apa beza tindakan refleks dengan tindakan luar kawal? Perbezaannya adalah kalau tadi tindakan luar kawal dikawal oleh medula oblongata. Tindakan refleks ni pun sebahagian daripada tindakan luar kawal. Tetapi melibatkan otot rangka dan saraf tunjang. Maksudnya
penghantaran impuls saraf tu di bahagian saraf sampai ke saraf tunjang sahaja. Awak kena ingat balik awal-awal kita dah bincangkan sistem saraf manusia terdiri daripada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat tu terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey, jadi tindakan refleks ni melibatkan saraf tunjang. Kalau tindakan terkawal dengan luar kawal tadi melibatkan bahagian otak. Okey, apa kepentingan tindakan refleks? Okay, untuk melindungi manusia daripada kecederaan dan juga bahaya, dan untuk kita beradaptasi, maksudnya kita berubah terhadap persekitaran yang berubah juga. Okey, tindakan refleks ni ada dua jenis. Yang pertama melibatkan 2 neuron dan yang kedua melibatkan 3 neuron. Awak belajar ada 3 neuron, betul? Neuron afferent, interneuron dan juga neuron efferent. Jadi ada tindakan refleks yang hanya melibatkan neuron afferent dan neuron efferent. Manakala ada tindakan refleks yang melibatkan neuron afferent, interneuron dan juga neuron efferent. Okey, tindakan refleks juga melibatkan arka refleks. Apa dia arka refleks? Laluan impuls saraf daripada reseptor kepada efektor. Okey, contoh tindakan refleks yang melibatkan 2 neuron adalah sentakan lutut. Manakala contoh tindakan refleks yang melibatkan 3 neuron adalah tindakan menarik tangan.